Terima kasih karena melayari dan melanggan saluran ini. Semoga kita sentiasa diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi Gunung Kinabalu dalam diri Anda. Tanpa Anda, siapa kami sebagai penciptakan kandungan? Hai, bersama lagi Anda di dalam channel. Hari ini saya akan merungkaikan dengan 6 jenis sejarah kewujudan jenama motosikal yang terunggul dan menjadi kegilaan orang ramai. Perkembangan industri di Jepun dan di Italia selepas Perang Dunia Kedua meletakkan kedua-dua negara ini sebagai negara gergasi dalam arena permotoran di dunia. Ini adalah 6 jenis sejarah kewujudan jenama motosikal. Pertama adalah Kawasaki. Nama Kawasaki yang bertanggung jawab merancangkan kembali industri permotoran di Malaysia lepas suram sekian lama diambil daripada nama pengasasnya, yaitu Shozo Kawasaki. Shozo berniaga sejak berusia 17 tahun membantu ibu bapanya menjual kimono sebelum menceburkan diri dalam bidang pengangkutan. Bagaimanapun, selepas kapal kargonya tenggelam, dia menyertai sebuah syarikat penjual gula, bertanggung jawab menguruskan laluan dan bekalan gula di bawah arahan kerajaan Jepun. Prestasi baik membolehkan beliau dibantu oleh kerajaan ketika itu untuk membuka perniagaan baru. Pernah berdepan dengan kemalangan kapal kargo, Shozo mengambil keputusan membuka perniagaan pembinaan kapal dengan menjadikan kapal rekaan barat sebagai inspirasi. Mendapat bantuan tapak kilang daripada kerajaan, syarikat perkapalan Kawasaki ditubuhkan membina kapal-kapal serta mencatat sejarah membina kapal selam pertama di Jepun. Selepas perniagaannya berkembang, syarikat Kawasaki mula membina pelbagai jenis lagi kendaraan seperti kereta api, kapal terbang, helikopter, kereta serta robot mekanikal untuk kegunaan industri. Pada tahun 1969, Kawasaki melancarkan motosikal pertama mereka, yaitu Kawasaki H1 yang berjaya memecahkan dominasi pengeluar motosikal Eropa pada ketika itu. Kedua adalah Suzuki. Jenama Suzuki mungkin sudah perlahan perkembangannya di Malaysia, namun masih ramai peminat motosikal yang menantikan rekaan terbaru motosikal Suzuki yang agak lain daripada yang lain. Pengasas jenama ini adalah seorang pemuda miskin yang bernama Mike Hayo Suzuki, anak kepada pekebun kapas yang lebih banyak menghabiskan masa bermain di sekeliling pokok kapas. Dia kemudian bekerja di kilang tenunan, membolehkan dia meneliti rekaan mesin tenunan dan bagaimana kain tenunan dihasilkan. Pada usia 22 tahun, Mike Hayo mempergunakan kesemua pengetahuan yang ada untuk menghasilkan mesin tenunan khas untuk ibunya. Mesin itu didapati lebih jauh cekap berbanding dengan mesin yang sedia ada. Mula menjadi buah mulut orang dan menyebabkan Mike Hayo mendapat pesanan untuk membinanya. Lantaran itu, Mike Hayo menubuhkan syarikat mesin tenunan Suzuki pada tahun 1909. Selama 3 dekade, syarikat itu menumpukan perniagaan mereka pada pengeluaran mesin tenunan yang mendahului zaman. Pada tahun 1937, ketika sudah berusia 50 tahun, syarikat Suzuki mula mengurak langkah menghasilkan kereta pertama mereka. Selepas Perang Dunia Kedua yang menyebabkan perniagaannya dihentikan, Suzuki mula membina basikal berenjin pada tahun 1952 sebelum memperkenalkan motosikal pertama mereka, yaitu Suzuki Collider COX 125cc 2 tahun kemudiannya. Ketiga adalah Yamaha. Sehingga kini, Yamaha bukan saja terkenal sebagai pengeluar motosikal, malahan sebagai pengeluar alat musik terulung di dunia. Semuanya bermula selepas seorang pengetua sekolah meminta Torasuku Yamaha, yaitu seorang pembuat jam yang mahir, untuk coba memperbaiki sebuah organ di sekolah tersebut. Organ tersebut yang dibina daripada Eropa memberikan ide kepada Torasuku untuk coba membina peralatan serupa. Bagaimanapun, organ pertama beliau dikritik karena agak sumbang bunyinya, jadi Torasuku menghabiskan masanya selepas itu belajar untuk asas musik supaya dia faham apa keperluan instrumen tersebut. Berbekal dengan pengetahuan musik, syarikat Yamaha mula mengeluarkan beberapa jenis instrumen lain seperti piano dan gramofon sebelumnya mengeluarkan gitar pertama pada tahun 1963.
Sebelum itu, pada tahun 1955, syarikat induk Yamaha Corporation mengambil keputusan untuk menumbuhkan sebuah syarikat perniagaan industri motor mereka sendiri, lalu tertubuhlah Yamaha Motor Company. Motosikal pertama mereka yaitu Yamaha YE1 dikeluarkan pada tahun 1955 dengan kadar pengeluaran 12 unit sebulan. YE1 menjadi legend selepas memenangi perlombaan peringkat kebangsaan dalam kategori 125cc sebelum digantikan dengan model YB1 dan YC1 yang menambah baik model asas pertama mereka. Keempat adalah Ducati. Syarikat Ducati terkenal mampu menawarkan moto-moto yang mempunyai rekaan yang sangat sukar ditandingi, yang juga mempunyai sejarah yang amat panjang. Adriano Calaliberi Ducati adalah seorang anak muda yang berusia 19 tahun pada tahun 1952 yang gemar melakukan eksperimen dengan sistem radio. Eksperimen beliau berjaya menghubungkan gelombang daripada rumahnya yaitu di Bologna, Italia dengan sebuah lokasi di Amerika Serikat, yaitu merupakan satu kejayaan besar pada era tersebut. Hasil daripada ini, Adriano bersama adik-adiknya yaitu Bruno dan Marcello menubuhkan Società Scientifica Radio Brevetti Ducati atau SSR bagi membina sistem radio kondenser. Perniagaan mereka laris karena Bologna ketika itu dianggap sebagai pusat perkembangan teknologi radio. Mereka juga turut disokong kerajaan Italia ketika itu di bawah pemerintahan Benito Mussolini yang mahu memodernkan Italia secara agresif. Hasil daripada usaha yang keras, mereka berjaya membuka kilang di Borgo Panigale, yaitu sebuah kawasan luar bandar di Bologna. Ducati mulai mengeluarkan pelbagai produk seperti kamera, lensa sebelum kilang mereka diambil alih oleh tentara Jerman atas perjanjian kerajaan Jerman dan Italia. Pada tahun 1947, SSR diisytiharkan bankrupt, namun terus mendapat sokongan daripada kerajaan yang nampak potensi mereka. Bagi membantu perniagaan Ducati, syarikat itu diminta membantu pembangunan jentera injin dengan sebuah syarikat lain dan injin pertama mereka, yaitu Cocciolo T1 yang dibina menjadi titik tolak kebangkitan Ducati sebagai gergasi dunia permotoran. Kelima adalah Aprilia. Sebuah lagi jenama Italia yang terkenal selain Ducati yaitu Aprilia yang sangat populer dalam kalangan peminat jentera dua roda. Bagaimanapun nama Aprilia ini amat berbeza dengan jenama-jenama permotoran yang lain. Seorang ahli perniagaan yang bernama Cavaliere Alberto Baggio menemukan sebuah kilang pembuatan basikal di Vins pada tahun 1962. 6 tahun berikutnya, Lebene Baggio, anak kepada Cavaliere, mengambil alih tugas daripada ayahnya. Di bawah kendalian Lebene, syarikat mereka mulai mengeluarkan motosikal karena Lebene merasakan basikal bukanlah satu yang dapat terus mendorong minatnya. Motor pertama mereka menggunakan jenama Aprilia adalah sebuah motosikal hanya 50cc sebelum dua buah moped bernama Colibri dan Danila dilancarkan. Namun dari mana datangnya asal-usul nama Aprilia? Kisahnya begini, Cavaliere adalah seorang pencinta kereta dan salah satu model kereta yang sangat diminatnya adalah kereta keluaran daripada syarikat Lancia yang diberi nama Lancia Aprilia. Sejak mula Cavaliere menemukan kilang mereka sebagai Aprilia, ekoran minatnya terhadap model kereta tersebut dikatakan unik dan amat berbeza berbanding dengan kereta lain. Etos itu dipegang oleh Aprilia dan menjadi identiti kepada rekaan motosikal mereka. Keenam adalah Honda. Honda lahir di Hamamatsu, Shizuoka, Jepun pada 17 November 1906. Sepanjang zaman kanak-kanaknya, beliau membantu bapaknya Gihei untuk menjaga kedai baiki basikal. Ibunya yaitu Mika adalah seorang penenun ketika itu. Pada umur 15 tahun, tanpa sebarang pendidikan yang formal, Honda berpindah ke Tokyo untuk mencari nafkah. Beliau menjadi pelatih di sebuah bengkel pada tahun 1922 dan beliau terus bekerja di bengkel itu selama 6 tahun sebagai mekanik kereta. Sebelum kembali ke kampung halaman untuk membuka kedai baiki kereta pada umur 22 tahun, pada tahun 1937, Honda mulai membuat galeng ombo untuk injin kecil, seterusnya mengilang injin kecil untuk kegunaan motosikal.
Kemudian pada tahun 1948, beliau mula memasang motosikal lengkap selaku presiden syarikat Moto Honda. Honda menjadikan syarikat sebagai perusahaan multinasional yang bernilai ribuan juta dolar yang mengeluarkan motosikal terhebat di dunia. Berkat kemahiran, kejuaraan dan pemasaran Honda, jualan motosikal buatan Honda berjaya mengatasi jenama Triumph dan Harley Davidson di pasaran negara. Honda kekal sebagai presiden sehingga persaraannya pada tahun 1973, tetapi selepas itu kekal sebagai pengarah serta dilantik penasihat agung pada tahun 1983. Martabat beliau begitu tinggi sehinggalah majalah People meletakkan nama beliau dalam senarai 25 Most Intriguing People of the Year 1980 dengan gelaran Henry Ford versi Jepun. Dalam persaraannya, Honda sibuk memikul kerja-kerja berkenaan Honda Foundation dan beliau telah meninggal dunia akibat kerusakan hati pada tahun 1991. Itu dia 6 jenis sejarah kewujudan jenama motosikal. Dan sudah pasti kewujudan sebuah jenama motosikal itu terhasil daripada nama pengasas. So, saya berharap agar video ini dapat memberi sedikit input kepada Anda semua, terutama kepada pencinta dua roda. Dan sekiranya Anda suka pada konten ini, jangan lupa beri like, sedikit komen, dan subscribe channel ini. Thanks for watching and see you in next video.